Assalamualaikum, Yushminna. Okey, hari ni kita nak borak pasal salah satu karakter yang dulunya dalam anime Naruto dia adalah satu karakter yang baik. Tapi bila masuk dalam anime Boruto pula, masuk dalam era yang baru, malangnya dia telah berpaling dan berubah menjadi satu karakter yang jahat. Kalau nak kenal siapa dia ni, kita kena bagi satu perumpamaan Malaysia dulu, iaitu bagaikan Ao dengan tebing. Dia adalah former shinobi dari Kirigakure, Ao ataupun lebih dikenali sebagai Byakugan Killer. Untuk dalam video ni, aku akan ceritakan pasal perjalanan kisah hidup Ao dari dalam anime Naruto sampailah ke dalam anime Boruto, dan aku akan jawab kenapa Ao telah pun berubah menjadi satu karakter yang jahat. Sebelum tu, aku nak share dekat satu channel, iaitu Muiz Channel. Channel ni pun ada buat konten borak pasal anime Naruto. Sama je macam apa yang aku tengah buat sekarang ni. Dia punya penyampaian memang sempoi, memang santai je. Tak ada pun kelang kabut ke, tak ada rushing-rushing ke apa. Lepas tu, dah macam-macam karakter jugalah dalam anime Naruto dia dah cover. Kalau korang tak percaya, dia punya penyampaian memang cukup padu. Korang boleh layan satu video dekat channel dia. Jom kita support dan subscribe Muiz Channel. Aku harap korang dapat support Muiz Channel macam mana korang support Faiz di studio juga. Okey, dah settle. Jom kita sambung lain video balik. Untuk penampilan Ao, kita boleh tengok dia ni seorang lelaki yang dalam lingkungan middle age macam tu, dan rambut dia pula rambut pacak berwarna biru. So kiranya stylo jugalah untuk orang yang middle age kan. Dekat telinga Ao ada pakai anting-anting kertas yang bertulis Sho ataupun bermaksud mendengar kalau tak silap lah. Sewaktu Ao masih lagi seorang shinobi untuk Kirigakure, dia merupakan orang kanan untuk Mizukage yang kelima. Satu hari, Ao telah pun terlibat dalam perang dunia shinobi yang ketiga, yang mana dekat sinilah Ao telah pun berjaya untuk menewaskan seorang shinobi dari Konoha yang berasal dari klan Hyuga. Dan dekat sini jugalah Ao telah mencuri sebelah mata Byakugan beliau, dan Ao juga telah pun tanamkan mata Byakugan tu dekat sebelah bahagian mata kanan dia. Ao juga sentiasa tutuplah mata kanan dia tu dengan penutup mata berwarna hitam. So kiranya waktu tu penampilan untuk Ao dia macam ala-ala Nick Fury lah, ala-ala Lanun gitu kan. Sebab apa Ao curi mata Byakugan tu? Sebabnya orang-orang dari luar desa Konoha ni diorang tahu yang mata Byakugan ni adalah salah satu harta yang cukup bernilai lah, cukup berharga, cukup istimewa untuk desa Konoha. Beberapa tahun kemudian, Ao telah pun terlibat dalam satu misi yang mana dekat sinilah Ao dengan pasukan dia telah pun berhadapan dengan seorang shinobi yang cukup hebat dan cukup berbakat, iaitu Uchiha Shisui. Sampaikan Ao cakap dekat pasukan dia, dah, kita kena berundur sebabnya sekarang ni kita tengah berhadapan dengan Uchiha Shisui. Kita semua bukanlah tandingan untuk dia, sebab waktu tu kemampuan untuk Uchiha Shisui ni memang another level lah. Memang tim Ao tak ada peluang langsung untuk berhadapan dengan Uchiha Shisui. Sampaikan kemampuan dia ni, walaupun jarak untuk pasukan Ao dengan pasukan Uchiha Shisui ni memang jauh lah, tapi dengan kemampuan Uchiha Shisui, sampaikan Uchiha Shisui tetap mampu untuk meletakkan anak buah Ao di bawah kendalian genjutsu dia. So Ao pun apa lagi, dia pun gunakan mata Byakugan dia, dia nak check lah dia sedang berhadapan dengan siapa, dan rupanya diorang sedang berhadapan dengan Uchiha Shisui. Sebab itulah Ao ambil keputusan untuk retreat. Jadi untuk story Ao ni tak banyak sangat pun kita boleh borak, sebabnya dia ni bukanlah karakter favourite macam Uchiha Itachi, Jiraiya, Tsunade, Orochimaru. Dia ni memang tak banyak sangat story yang kita boleh borak. Jadi kita terus lompat je borak semasa 5 Kage Summit. Dalam 5 Kage Summit, Ao dengan Chojuro, diorang berdua ni telah pun menjadi bodyguard untuk escort Mizukage yang kelima. Sewaktu kesemua Kage tengah meeting, tiba-tiba Ao dapat rasakan macam ada something wrong somewhere tengah berlaku. Dia rasa macam ada sesuatu yang mencurigakan tengah berlaku, yang mana sewaktu Mifune, iaitu ketua untuk samurai, dia ada cadangkan untuk tubuhkan satu angkatan dari kesemua desa. Tapi yang peliknya, dia mencadangkan Shimura Danzo, Palatau, Donggo, Toyol punya orang menjadi pemimpin untuk angkatan tersebut. Untuk kesemua Kage waktu tu memang totally tak bersetuju langsung lah, sebabnya diorang tahu yang Danzo ni punya perangai, dia ni sanggup buat apa je untuk
untuk kepentingan diri sendiri. Walhal orang yang paling sesuai waktu tu untuk jadi pemimpin untuk angkatan ke semua desa, orang tu ialah Rai Kage yang keempat. Sebabnya Rai Kage yang keempat ni kan jenis brutal je kan, kaki langgar habis. Tak adanya orang yang berani untuk lawan cakap Rai Kage yang keempat. Kalau Rai Kage yang keempat tu dah buka baju dia, terdiam 1000 bahasa. Jadi Ao pun tak tunggu apa, dia pun telah menggunakan mata biakugan dia untuk check dekat Danzo. Dan rupanya tiba-tiba dia nampak dekat Danzo memiliki mata yang sama macam Uchiha Shisui. Ao pun dah suspect dekat Danzo ni telah mencuri mata Sharingan kepunyaan Uchiha Shisui. Sebabnya color cakra dekat mata Sharingan Uchiha Shisui ni adalah berwarna hijau. Sama je macam Ao pernah tengok dulu waktu dia berhadapan dengan Uchiha Shisui. Jadi dekat situ dah kantoi lah, Danzo Palatau ni telah pun menggunakan Genjutsu untuk mengawal Mifune. Lepas je habis semua ni, Danzo pun dapatlah melarikan diri. Dan Ao pun apa lagi kan, dia pun minta izin lah dekat Mizukage yang kelima. Boleh tak dia nak pergi kejar Danzo? Mizukage yang kelima pun izinkan, tapi dengan syarat jangan kejar Danzo terlalu jauh, kalau tak mungkin akan berbahaya untuk Ao. Waktu Ao tengah kejar Danzo pun telah perintahkan Yamanakafu untuk pergi ambil balik mata biakugan dekat Ao dan bunuh Ao dekat situ juga. Tapi malangnya usaha Yamanakafu tak berjaya. Dia pun telah gagal selepas Mizukage yang kelima dengan Chojuro sampai tepat pada masanya untuk selamatkan Ao. Dan Ao pun terlepaslah daripada kawalan Yamanakafu, yang mana Yamanakafu telah pun menggunakan teknik main puppet switch ke seal. Dan Danzo, Yamanakafu dengan Aburame Torune pun berjaya untuk melarikan diri. Masuk dalam perang dunia shinobi yang keempat, Ao merupakan salah seorang shinobi yang cukup penting dalam perang ni, yang mana Ao telah pun ditugaskan untuk menjadi salah seorang tunjang utama dekat Alliance Headquarters, sama macam Inoichi, Shikaku dengan yang lain lah. Dalam perang ni, Ao telah pun ditugaskan untuk menjadi kapten untuk Division Sensor. So kalau Ao dapat rasakan cakra yang lain macam je kan, tiba-tiba muncul cakra yang tak sepatutnya ada dalam perang tu, so Ao kena inform dekat Nara Shikaku supaya Nara Shikaku dapat atur strategi lah untuk berhadapan dengan pihak musuh. Kiranya peranan untuk Ao ni memang cukup besar lah dalam perang dunia shinobi yang keempat. Tapi malangnya sewaktu part climax untuk dalam perang dunia shinobi yang keempat, tiba-tiba Ao dapat rasakan yang Tentus ni macam something wrong somewhere tau. Dia macam berkelakuan pelik, yang mana Tentus telah pun menggunakan serangan Tentus Bomb dia tu serang membabi buta je, bukannya macam nak serang orang. Padahal kesemua angkatan shinobi, Naruto, Sakura is the greatest pun ada dekat depan tu, tapi Tentus tak serang pun kat diorang. Malah Tentus seakan cuba untuk targetkan sesuatu yang jauh, dan rupanya Tentus cuba untuk target headquarters. Sampailah satu masa Ao pun cakap lah dekat semua orang yang ada dekat headquarters, tak lama lagi serangan Tentus akan kena dekat kita. Shikaku pun bagi tahu dekat Inoichi, connectkan aku dekat semua angkatan shinobi dengan Shikamaru sekali, sebabnya aku nak bagi tahu rancangan terakhir macam mana nak hentikan Tentus. Dan akhirnya kesemua orang yang ada dekat headquarters telah pun terkorban selepas tempat headquarters telah pun diserang oleh serangan Tentus. Tapi dekat sinilah ada benda yang ajaib telah pun berlaku, something miracle telah pun berlaku kan, yang mana Ao seorang je masih lagi terselamat selepas kena serangan Tentus tu. Cumanya waktu tu keadaan untuk Ao memang totally tengah nazak, memang nyawa-nyawa ikan je kan. Dan Ao juga telah pun diselamatkan oleh Katasuke, yang mana Ao telah pun menjalani satu operation, body dia dimodified menggunakan scientific ninja tools. So kiranya dalam era yang baru, body untuk Ao ni memang totally macam separuh cyborg lah, memang bergantung atas peralatan je. Dan lepas je perang dunia shinobi yang keempat dah tamat, sampailah ke sekarang ni, sampailah Ao pun dah ceria, dah sihat balik, dia tak pernah pun balik semula ke desa Kirigakure. Jadi orang-orang dekat desa Kirigakure sampailah Chojuro dah jadi Mizukage yang ke-6 pun memang tak tahu yang Ao masih lagi hidup. Dalam Ao Arc kita dapat tahu yang rupanya Ao bekerja di bawah kumpulan Kara sebagai members Outers. Part ni lah kita macam pelik sikit, padahal dulu dia seorang hero
hero. Tapi kenapa masuk dalam anime Boruto dia telah pun berpaling dan menjadi seorang yang jahat? Selepas Ao telah pun ditugaskan untuk dapatkan balik Kawaki selepas kapal udara yang bawa Kawaki tu telah pun tempas. Korang nak tahu tak siapa yang sabotage kapal udara tu sampai tempas? Aku tak nak spoiler, saja je nak test-test korang. Cumanya aku nak spoil sikit je, orang yang sabotage kapal udara tu adalah orang-orang dalam kumpulan Kara juga. So dekat sinilah Konohamaru, Mugino, Team 7 dengan Katasuki telah pun berhadapan dengan Ao. Dan malangnya juga Mugino telah pun korbankan diri dia bagi untuk memastikan Konohamaru dengan yang lain dapat melarikan diri dari Ao dengan selamat. Malangnya juga bagi aku pengorbanan yang Mugino buat tadi tu dia macam sia-sia jugalah, sebabnya Ao masih lagi hidup lepas dia dari tu. Tapi di pengakhiran hidup untuk Ao, aku boleh cakap dia masih lagi seorang hero macam apa yang kita kenal dulu. Sebabnya dalam chapter 22 dan kalau tak silap dalam anime pun dah ditunjukkan, lepas je Ao telah pun ditewaskan oleh Boruto, di ambang kematian Ao telah pun selamatkan Boruto daripada Kashinkoji dengan dia telah pun menggunakan ninjutsu teknik Suiton Suishoha. Lepas dia dari tu Ao pun terkorban selepas dia telah terhimpak dengan Kuchiyose yang telah dibuat oleh Kashinkoji. Dan sampai situ je lah perjalanan kisah hidup Ao dari anime Naruto sampailah ke dalam anime Boruto. Jadi untuk menjawab persoalan kenapa Ao seorang yang baik tu boleh sertai kumpulan Kara, sebabnya macam apa yang kita tahulah, lepas je tamat perang dunia shinobi yang keempat, totally badan Ao tu telah pun dimodified menggunakan scientific ninja tools. Jadi Ao beranggapan diri dia waktu tu adalah peralatan semata, dan waktu tu juga Ao memang dah totally bersara dari dunia shinobi. Ao pun ada cakap yang dalam diri dia jiwa dan semangat sebagai seorang shinobi memang dah lama terkubur. So disebabkan itulah Ao macam tak apa kot, aku join kumpulan Kara ni untuk mencapai matlamat apa yang diorang nak. Sebabnya dalam diri dia memang semangat dan jiwa sebagai seorang shinobi dah lama terkorban. Tapi walaupun tu jawapan dia, bagi pendapat aku untuk kisah hidup Ao memanglah dia ada terpesong sekejap, tapi end up di hujung kehidupan dia Ao telah kembali ke pangkal jalan. Yelah kan, dekat dunia ni pun bukannya ada orang yang perfect, semua orang ada buat kesilapan. Kenapa kita nak hukum seseorang tu atas kesilapan yang dia dah lakukan? Orang yang buat kesilapan ni pun layak untuk mendapatkan kemaafan. Aku rasa untuk pengakhiran hidup untuk Ao, dia tetap seorang hero yang macam apa yang kita kenal dalam anime Naruto. Aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap menjawablah persoalan kenapa Ao telah berubah menjadi seorang yang jahat. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 150,000 subscribers. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.